Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita ni Allah turunkan hujan kepada kita sejak dari petang tadi lagi. Saya pun was-was nak datang ke tidak. Sebab nampak hujan lebat, sebab saya tahu di sini sebab bumbung dia agak jauh daripada tempat parking kereta. Tapi cuba datang juga, alhamdulillah. Di malam ini kita sambung kembali perbincangan kita mengenai rukun yang kedua mengenai takbir, dan kita berhenti pada muka surat 241. Yustahabbu fi takbir umur taliyah. Baru ini kita cerita bahawa lafaz takbir Allahu Akbar itu adalah merupakan rukun yang kedua daripada rukun solat kita selepas daripada niat. Cuma ulama' ni berselisih sedikit mengenai susunan niat. Mereka bersepakat mengatakan nombor satu, sebagai yang sebut dulu. Cuma takbiratul ihram dengan berdiri tegak ni mereka berselisih mana hak dulu. Setengah kitab dia letak berdiri tegak nombor satu, setengah kitab berdiri tegak nombor dua, setengah kitab meletak berdiri tegak nombor tiga, takbiratul ihram nombor dua. Tak apalah, sebabnya kedua-dua itu perkara dilakukan secara serentak sebenarnya. Baru ini kita telah cerita panjang lebar tentang bagaimana lafaz Allahu Akbar itu perlu didengari oleh telinga kita, sebabnya takbiratul ihram ini merupakan rukun qauli, rukun yang wajib dibuat dengan dilafazkan dengan kata-kata. Tak memadai dengan kita menggerakkan lisan saja, tetapi mulut kita dan lafaz kita tidak dibuat dengan cara nyata. Dan malam ini kita masuk mengenai perkara-perkara sunat. Sunanuhu, perkara sunatnya, yustahabbu fit takbir umur taliyah. Dan disunatkan dalam takbir ini perkara berikut. Kita dah buat perkara fardu, perkara yang rukun, tapi kita nak sempurnakan lagi. Betapa sungguhnya kita lakukan ibadat ini, kita tunjuk pada Allah, kita nak buat ni solat kita, solat yang terbaik dalam hidup kita, dan kita bukan setakat buat perkara yang wajib, yang rukun, bahkan kita jaga juga perkara-perkara melibatkan sunat. Sebab sunat inilah kadang-kadangnya penyebab kita ke syurga. Sebab yang wajibnya banyak kita bocor, yang sunat-sunat inilah yang kita tampalnya. Dan di antara perkara yang sunat semasa kita melakukan takbiratul ihram, yustahabbu lil musalli alla yaqsiru takbiru bihaitsu la yafham wa alla yamattihu biha bi an yubaligha fi muddihi bal ya'ti bihi mubayyinan wal isra'u fihi aula min muddihi li alla tazulun niyah. Kita disunatkan melafazkan Allahu Akbar, diwajibkan lafaz Allahu Akbar, tetapi janganlah Allah itu terlampau singkat sehingga tak faham apa yang dilafaznya. Kadang-kadang Allah cantik dah, akbar tak bunyi. Allah bunyi, akbar tak bunyi. Antu jangan. Bahkan dia kata kalau boleh dipanjangkan sedikit. Dia kata Allahu Akbar. Jangan sampai pendek, sampai orang Arab dengar pun tak faham apa yang dia lafaz sebenarnya. Wa alla yumtithu bi an yubaligha fi muddihi bal ya'ti mubayyinan. Jangan pula terlampau panjang. Allahu Akbar. Habis dia sumbat masuk habis. Sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kepada Allah Taala. Tunai. Jadi kada panjang pun tak boleh juga, dan pendek sangat pun tak boleh. Cuma dia kata wal isra' fihi aula min muddihi li alla tazulun niyah. Kalau dibanding mana lebih elok, kalau terlampau panjang dengan kita pendek sahaja, maka pendek tu lebih baik, segera tu lebih baik. Sebab apa? Li alla tazulun niyah. Bimbang takut kalau kita lakukan takbir panjang sangat, niat kita pun jadi kacau merbah. Maknanya kita lafaz secara biasa saja. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan imama lillahi ta'ala
Allahu Akbar, cukup. Tak perlulah terlampau panjang sangat. Dan kalau kita pergi banyak tempat tu panjang. Sebab kita bimbang, takut panjang tu bukan Pak Imam saja yang jadi alpa. Takut dengan makmum-makmum je huru-hara. Tu tak digalakkan kita terlampau panjang. Yustahabbu lil iman an yajhar bi takbiril ihram. Dan disunatkan bagi imam itu menguatkan, bukan setakat dengar kat telinga, menguatkan takbir dia. Allahu Akbar. Wa takbir intiqalat. Begitu juga takbir mana-mana, baik takbir ihram, baik takbir perpindahan, semua disunatkan, dikuatkan bagi imam supaya liyasma'a al-ma'mumin, supaya makmum semua dengar belaka. Fa yu'allimu salatahu limutaba'atihi, dan imam itu mengajar kepada makmum-makmum supaya mengikut perbuatannya. Jadi dengan lafaz Allahu Akbar semua tu baru tahu perbuatan imam, maka imam seolah-olah mengajak makmum di belakang supaya mengikut perbuatannya. Cuma ada orang tanya, Ustaz, kalau kita sujud sejadah sembahyang hari Jumaat tu, adakah imam perlu kata Allahu Akbar? Sebab tu bukan perpindahan pun. Contohnya kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tu sujud bawah ke, atau perlu imam kata juga Allahu Akbar walaupun terus sujud? Nak bangkitkan tu Allah tatajafa. Dan kita tengok setengah-setengah tempat ada juga yang senyap terus. Kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dia bagi sujud. Kelang kabut imam makmum di belakang. Walaupun dia tu bukanlah perpindahan, tapi lebih baik juga disebut bagi imam untuk maklumkan kepada makmum bahawa dia nak pergi pada sujud, tak payah rukuk, nak pergi tu daripada sujud tu pergi kepada qiyam, tak payah nak berhenti mana-mana. Ya, beza tuan-tuan. Kalau kita sembahyang biasa daripada sujud nak pergi ke qiyam, sunat kita istirahat sekejap dengan qadar subhanallah sebagai pergi sujud. Tapi untuk sujud sejadah tak sunat. Daripada sujud tu lompat tu pergi naik, tak payah berhenti mana-mana. Itu beza lah. Okey. Dia pergi lagi, wala yukabbiru hatta tastawis sufuf. Kena ingat Pak Imam. Jangan sekali-kali dia bertakbir sehinggalah pastikan imam-imam duduk dalam saf yang baik. Kalau kita tak boleh rapat sekalipun, pastikan saf kita dalam keadaan betul. Anak kita kadang-kadang kita dah ada lain sebagainya kan. Sejadah masing-masing. Susunlah sejadah tersebut supaya betul-betul di atas saf. Dah kita tak boleh rapat, betul pun tidak. Jangan kata-kata tak boleh dapat semua, tinggal semua. Tak boleh. Biar tak boleh buat semua, dapat buat satu, tak apa. Itu kena tengok juga. Jangan pula imam kata, imam sebab tu ada disunatkan imam, paling kepada makmum, betulkan saf tuan-tuan, jangan rapat pula, nanti rapat nanti marah Pak Imam nanti. Betulkan saf. Dia kata, wa yustahabbu lil ma'mum wal munfarid an yusirra bihi. Beza dengan makmum, kalau imam disunatkan, dia lautkan, dia kuatkan. Allahu Akbar, sampai Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tapi bagi makmum, disunatkan dia perlahan. Ada juga berlomba dengan imam pula. Ada juga imam kata Allahu Akbar, dia Allahu Akbar kuat. Sedangkan dia bukan membaligh pun, bukan Bilal pun. Maka makruh perbuatan tersebut. Makruh. Kita nak dapat perkara sunat. Kadang-kadang takbir kita seumpama kita mengangkat takbir menjadi imam. Maka makruh hukumnya. Dia dapat tu saya kata nak buat benda yang baik, benda yang sunat, tapi biar tepatnya betul. Kalau salah caranya, maka hukumnya bertukar jadi makruh. Dalam kitab kata masa rukuk baca subhanallahil azim 3 kali, dia bantai sampai 13 kali, makruh hukumnya. Yusannu lil musalli an yarfa'a yadahi fi takbir lil ihram. Ini kita dah bincang banyak kali dulu. Disunatkan bagi orang yang sembahyang an yarfa'a yadahi fi takbir, mengangkatkan tangan ketika takbiratul ihram. Kita maklum bahawa angkat tangan ni perkara yang sunat. Hatta masa takbiratul ihram tak nak angkat pun tak apa. Kalau rasa-rasa pahala dah banyak, jangan angkat. Jadi maknanya Allah usalli fardhu maghrib, Allahu akbar, tangan tak angkat tak apa. Tapi kalau nak angkat juga mesti dengan cara yang betul. Dia kata walau kana qa'idan aw muttaji'an, hatta orang yang sembahyang sambil duduk atau baring atau mengiring sekalipun, maka disunatkan baginya untuk mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, sama ada lil faridati, sembahyang fardu, au nafilah, ataupun sembahyang sunat. Wa yastakbilu bi kaifi qiblah. Dia start ajar dah. Bagaimana cara yang betul?
maka hendaklah kamu pastikan telapak tangan kamu menghadap ke arah kiblat. Jangan akad takbir macam kita kawat begini. Ni kita ni kawat tak apa begini, tapi takbir kita kena begini. Ni aja tahu detail. Wa yastakbilu bikaffaihi kiblah, pastikan tangan tapak kamu akan menghadap ke arah kiblah, mumayyilan atra asabiha wa bi'ahu nahwiha, dan jari-jarinya hampir-hampir dekat di antara kedua-duanya. Dia kata wa mufarriqan asabi'ahu tafriqan wasata, walaupun dekat tapi tak rapat, hendaklah kamu jarak-jarakkan sedikit begini. Ni ilmu tuan-tuan. Sebab tu saya kata Mercedes kereta, BMW kereta, kancil kereta, Mavic kereta. Tapi kalau naik sedap hak mana tuan-tuan? Pastilah BMW dengan Mercedes. Walaupun kereta semua. Sama kita. Tuan-tuan mari semayang, semua mari semayang dapat pahala 27. Tapi 27 pahala tuan-tuan tu tak sama. Ibarat kereta. Ni 27, ni 27, ni kereta, ni kereta, ni Mercedes, ni kancil. Kereta semua tapi pahala, tapi bentuk, saiz, harga tak sama, sedap tak sama. Begitu solat kita. Walaupun kita mari ke masjid, walaupun tak hujan. Tuan ingat hujan ni pahala sama dengan mari semalam panas tak? No, tak sama, tak sama. Semalam dapat 27 tuan-tuan, tapi 27 hari ni lebih hebat. Tak sama. Nah, jadi kita pun angkat takbir pula. Ustaz dah kata malam tadi, akad takbir, tangan menghadap kiblat, tangan rapat sangat, jarakkan sedikit. Tafrijan, dia kata, mumayyilan atrafi nahwi mufad asabi wa yadhazul min qiblat, dan akadlah tangan kamu sama dekat parah bahu, jangan sampai tinggi sangat. Bihaitsu yuhadhi atrafu asabihi a'la uznaihi. Dia kata jadikanlah hujung tangan kamu tadi jangan terlampau melempasi hujung telinga dia. Wa ibhamihi syahmatai uznaihi, maka lebih eloklah kamu letakkan ibu jari kamu ni dekat cuping telinga. Jelas tak? Jadi kalau tuan-tuan angkat begini, boleh, tak ada masalah sebab dah atas bahu dah. Tapi kita belajar. Kita belajar angkat tangan kita, ibu jari ni sentuh cuping telinga. Dapat pahala lain. Angkat begini pun ada ulama kata boleh. Tu kitab lain. Tapi kitab mengaji malam ni dia kata sebut jelas. Dia kata wa ibhamahu syahmatai udhunai. Maka lebih eloklah dia kata tangan kamu menghadap kiblat, jari kamu jarak sikit jangan terlampau rapat dan menghadap kiblat dan condong begini dan atas bahu, dan lebih elok biarkan apa nama ni ibu jari kamu menyentuh di hujung telinga. Kan? Dapat benda yang kita rasa selama ni kita buat, kita rasa betul dah. Tapi malam ni lebih yakin bahawa ini punca dia, ada rujukannya. Nah, dia kata lagi warahatahu mankibaihi, dia kata telapak tangan dia lebih elok jangan terlampau tinggi. Walaupun kita boleh akad, boleh nak akad begini, ibu jari juga. Nah, tapi dia kata lebih eloklah duduk begini dan tapak jari kamu tu duduk di parah bahu seperti ini. Tengoklah badan kita, takut-takut badan kita hak jadi besar, susah nak rapat, tak apalah. Kita cuba nak buat setakat hak mampu buat. Tapi kita hak biasa, hak boleh buat. Nak saya beritahu tadi, start malam ni kita cuba cara ini. Sebab inilah ilmu yang ditunjuk dalam kitab Mu'tamad al-Mazhab Syafi'i. Mu'tamad maksudnya digabung ke semua kitab-kitab mazhab Syafi'i dan last sekali buat conclusion. Ini cara terbaik. Dia kata 5 rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi hazwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Hadis ni kita baca minggu lepas. Hadis ni kuat riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Dia kata apa? Hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Umar, anna Nabi, sesungguhnya Nabi apabila dia start solat, dia akad takbir, cara dia adalah sebagaimana saya tunjuk tadi, tapak jari dia, tapak tangan dia menghadap ke arah bahu dia dan menyentuh di hujung telinga dia. Wa idza kabbara liruku' wa idza rafa'a min ar-ruku'. Begitulah dia buat masa takbiratul ihram, begitulah dia buat ketika rukuk, begitulah dia buat ketika iktidal. Pergi apa dia daripada rukuk nak pergi kepada iktidal. Hadis inilah juga menjadi isu yang mana saya sebut pada sebelum ni, bab akad tangan ini yang mana para ulama bersepakat di 3 tempat tapi berselisih di tempat-tempat yang lain. Baik Syafi'i, baik Maliki, baik Hambali, baik Hanafi, mereka bersepakat bahawa angkat tangan ini disunatkan pada 3 tempat. Tetapi tempat-tempat lain tu setengah orang kata tak, orang kata ya. 3 tempat yang dimaksudkan adalah ketika takbiratul ihram, 1, yang kedua ketika
nak pergi pada rukuk, 2, dan ketiga ketika bangkit daripada i'tidal. 3 tempat. Hak kita bangkit daripada sujud nak pergi kepada qiyam angkat tangan juga tu, hak tu setengah-setengah ulama kata okey, setengah ulama kata tak okey. Jadi saya, ustaz nak buat hak mana? Saya kata saya buat hak mana hadis kata jelas, hak tu saya ikut. Tapi kalau ada juga orang buat, tak salah. Tuan-tuan pergi ke Mekah, nanti tuan-tuan jangan pelik. Ketika orang sujud, nak pergi ke duduk antara 2 sujud tu, dia angkat tangan. Ada? Sujud tu, nak pergi duduk sujud tu, dia angkat tangan. Ya ilah, ada juga. Ada. Itu tempat-tempat yang Imam Syafi'i tak iktiraf. Maknanya ulama-ulama lain ada menyebut perkara tersebut. Wa yakunu, dia kata, dia sebut lagi, wa illam yumkinhu raf'a yadayhi aw amkanu raf'a ihdahuma aw raf'ahuma ila duna mankaba raf'am amkanahu. Sekiranya seseorang tu dia tak boleh nak angkat tangan sebab tangan dia patah atau sakit. Akak setakat mana hak boleh? Akak mana setakat boleh? Kalau satu tangan ustaz, angkat tangan ni patah, duk gonding ni. Allahu akbar. Pun dapat pahala seperti mana angkat 2 tangan. Ustaz, dia kudung sebelah ustaz. Kudung kata pada aksiden atau pada kecil lagi, maka satu tangan ada, satu tangan tak ada, maka dia angkat 2-2 setakat mana hak boleh. Mana yakat hak kedua, hak tangan nak putus tu, pahala sama juga seperti angkat 2. Kalau tak kedekan 2 tangan ada kat siku je, sekat ni tak ada, dia angkat dengan bahu pun sudah memadai. Sampai ke itu kita buat, jangan bagi alasan untuk kita tak buat. Buatlah, sebab hadis sebut idza amartukum bi amrin fa'tu bihi mastata'tum. Apabila kamu diperintah melakukan satu benda, maka buatlah sekadar mana yang kalah kamu mampu. Jangan paksa diri siapa tak paksa nak buka, nak angkat tangan sebab ustaz kata. Tangan ni kalau dah nak patah tangan nak angkat juga, tak payah. Ada hasrat, ada ilmu bahawa angkat tangan dapat pahala itu, tapi kita tak mampu nak angkat, sudah pun memadai, dapat pahala seperti mana orang angkat. Okey, wallahu alam bisawab. Selesai mengenai bab takbiratul ihram. Kita nak pergi pada rukun yang ketiga, iaitu berkaitan dengan qiyam. Ni ada banyak benda yang perlu kita perjelaskan balik. Okey, ada soalan setakat ini? Kalau ada beritahu nah, kita bincang. Saya suka tanya dekat sini daripada tanya dekat parking kereta. Tanya kat sini boleh sama-sama kita kongsi. Ar-ruknu as-salis al-qiyam. Al-qiyam ni maksudnya berdiri tegak. Berdiri tegak, dia kata intisabul qamah, maknanya tegak badan kita, belakang kita, tulang belakang kita dalam keadaan tegak. Wal qiyam fardhu min al-qadir alaihi min al-fara'id fil ada' wal i'adah wal qada'. Maka berdiri tegak ini merupakan fardu, wajib dilakukan ke atas orang yang mampu, baik pada solat fardu atau baik ketika solat fardu atau solat ulangan atau solat qada', sama ada untuk orang balik, sama ada untuk kanak-kanak, sama ada untuk lelaki maupun untuk orang perempuan. Makna solat i'adah ni maksudnya solat yang mana dia rasa contoh tak sedap hati. Tengah-tengah semayang tadi, lepas Assalamualaikum, dia pun rasa yakin bahawa solatnya telah batal ketika tengah solat lagi. Maka dia ulang balik solat. Itu nama i'adah solat. Maka wajib, maka dia berdiri tegak. Wal qada', begitu juga sebagai qada' dianggap sebagai wajib. Ada juga orang nazar. Dia kata, kalaulah aku ni, dapat itu ini, aku nak bernazar, nak semayang sunat 20 rakaat. Saya selalu pesan, kalau nak nazar ni, jangan nazar pelik-pelik. Ni nazar menang bola nak telanjang daripada Kuala Lumpur sampai ke Johor. Apa cerita? Banyak-banyak benda tu juga dia pergi menazarnya. Kan? Tak ada pedah langsung. Mula dah kalah, mula kelang kabut. Mula nak pergi bayar kapek ke masjid. Apa kaitan kapek masjid dengan nazar kita je? Kan? Di mana kapek masjid cerita lain, nazar cerita lain. Jadi itulah kata nak nazar ni jangan main-main. Mesti nak fikir nazar, fikir dulu aku mampu ke tak nak buat. Kalau tak mampu jangan nak fikir nazar yang bukan-bukan. Okey. Dia sebut lagi masyru'iyatu. Apa dalil mengatakan bahawa berdiri tegak ini adalah wajib ketika solat? Wal aslu, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin, fal ayat umir bil qiyam fa huwa wajib wa la yajibul qiyam illa bis salah, fahamalat al ayah. Ayat ini walaupun dia bersifat umum begitu, tapi para ulama mentafsirkan bahawa qiyam ini merujuk kepada qiyam berdiri ketika solat. Maka dalilnya adalah wajib. Dan dia dikukuhkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
daripada Umran bin Husain radhiyallahu anhu qala kana bi bawasir. Sahabat Rasulullah ni dia kena penyakit bawasir, buasir. Nah. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, bagaimana aku nak solat? Aku tak boleh solat sambil berdiri. Maka Nabi kata, salli qa'iman. Semayalah kamu sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Maka kalau kamu tak mampu sambil berdiri, semaya duduk. Fa illam tastati' fa ala jambi. Maka kalau kamu tak mampu juga, semayalah walaupun di atas lambung kanan atau berbaring. Nah, ini menunjukkan bahawa pentingnya, wajibnya, sangat-sangat ditekan oleh Rasulullah solat sambil berdiri. Nanti kita cerita pula orang uzur macam mana. Wa ajma'atil ummatu ala zalik. Dan ijma' para ulama tentang perkara tersebut, wa huwa ma'lum ad-din bid-darurah. Allahu akbar, ni berat ni. Maka ni maklum dalam agama tentang pentingnya perkara tersebut. Hatta lau qala muslim, sekiranya ada seorang muslim yang berkata ana astahil qu'ud fil faridah bila uzr, aku menghalalkan diri aku untuk sembahyang fardu sambil duduk walaupun aku mampu untuk berdiri. Atau dia kata sembahyang sambil berdiri ni tak wajib pun walaupun orang tak uzur untuk sembahyang fardu, maka dia kata kafara illa, maka hukum akan jadi kafir. Kita ingat ke benda-benda lain je. Rupa-rupa orang menafikan bahawa kewajipan berdiri ketika sembahyang fardu, kalau sekiranya tidak ada keuzuran, kalau orang kata ni tak wajib, maka akan bertukar menjadi kafir. Dia termasuk dalam bab akidah. Besar benda ni rupanya. Nah, kita ingat ke bab akidah yang lain saja. Bahkan bukan setakat itu sajalah. Makna kalau kita kata rokok tak wajib dalam solat, kalau kita kata tahiyat tasyahud tak wajib dalam solat, maka hukumnya sama juga. Orang mengatakan qiyam tidak wajib boleh menjadi kufur sekiranya dia lakukan dengan sengaja. Okey, sekarang ni kita tunjuk sedikit bagaimana secara umumnya prinsip-prinsip berdiri tegak ni. Apabila sebut berdiri tegak, kita maklum berdiri tegak terbentuk macam mana. Kalau berdiri tapi sengit, kenapa hang sengit? Saja nak buat gitu, batal solat. Sebab tu bukan nama diri tegak. Nah, ada setengah-setengah orang semayang sebab nak terlampau khusyuk, maka dia pun semayang sambil menundukkan badannya untuk dapatkan khusyuk. Dia tu bukan apa nama ni, sebab bukan berdiri tegak nama dia tu, maka batal solatnya. Nah, ada setengah-setengah orang dia pergi ambil dekat tiang. Pergi ambil kat tiang. Dia tahu, dia tengok ni bila Isra' imam malam ni confirm rakaat pertama baca 2 muka surat. Aku tak tahan. Duduk kat tiang, dia pun labuhkan tiang dia sedikit dekat tiang. Bersandar mudah. Bukan setakat tu tuan-tuan, dia angkat kaki sebelah pula. Buat macam sirkus pula. Dia buat contoh katakan ada hukumnya begitu. Para ulama dalam kitab-kitab tua kata, sekiranya seseorang itu menyandarkan pada satu benda yang mana kalau benda tu dicabut pada diri dia, akan terbalik dia, maka batal solatnya. Batal solat. Tapi ustaz, ada juga setengah saya perhati ustaz, di depan saya, takkan saya tak tengok ustaz. Dan ustaz ajar kalau semayang tengok kat bawah, kaki dia kat bawah, kalau kat atas memang saya tak tengok. Dia kat bawah kaki dia. Jadi saya nampak derang ustaz, dia semayang kaki kat sebelah. Mungkin dia lenguh ke apa sebagainya kan? Ada. Boleh tak solat begitu? Tak apa. Selagi mana, maknanya kalau dia akak kaki sekejap je, tapi kalau akak kaki bersandar kat dinding sebelah kau, duduk belakang, dia letak kaki belakang, tu hukumnya boleh membatalkan solatnya. Okey, kita pergi lagi. Ini yang terpenting sekali, dia kata al-ajzu anil qiyam. Kita nak bincang sedikit bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri. Ni saya ambil perhatian kepada orang yang sembahyang atas kursi. Ni betul-betul kena ambil. Sebabnya sejak dulu lagi kita terima video-video yang bermacam-macam, dan orang yang tunjuk itu pula bukan calang-calang. Bukan ustaz-ustaz yang biasa-biasa, ustaz-ustaz yang kata disebut di seluruh Malaysia kita kenal dia. Orang kenal dia. Dan kita berminat mendengar ceramah-ceramahnya. Tapi masalahnya 3-4 orang ustaz ni, semua ustaz-ustaz ni favourite kita belaka. Glamour belaka, alim-alim belaka. Tapi 3-3 tunjuk yang lain-lain. Kita bergaru kepala, aku nak ikut mana satu ni. Yang susah je kita. Okey. Pertama kita maklum bahawa kita pegang prinsip bahawa semayang berdiri inilah wajib. Maka kita kena usaha berdiri setakat mana yang kita mampu.
Jadi ustaz tu kadang-kadang bukan dia salah. Sebab dia buat solat tu berdasarkan soalan tu orang tanya. Kadang-kadang orang yang sembahyang tahusi ni penyakit dia berbeza-beza di antara satu sama lain. Ada yang boleh berdiri tapi tak boleh rukuk. Ada yang boleh rukuk dengan baik, berdiri lama tak boleh. Ada yang boleh berdiri, dia boleh rukuk, sujud memang tak boleh. Jadi, berkebetulan yang tanya soalan kepada dia tu, orang yang boleh berdiri, boleh rukuk tapi tak boleh sujud. Dia tunjuk kat kawan tu, orang tu ambil dengan video YouTube, sebar kat orang lain. Ni tengok ustaz ni ajar. Hak lain tak betul belaka. No, bukan begitu. Sebabnya sakit ni, sakit yang berbeza-beza. Kita tak boleh nak agak. Tuan-tuan kena gaut. Penyakit orang gaut. Atau penyakit orang, apa ni? Sedung. Sedung apa lagi? Sedung lah. Setengah-setengah orang dia sedung, dia makan ayam tak boleh, makan udang tak boleh, makan ketam tak boleh, seafood semua tak boleh. Tapi setengah-setengah orang dia boleh bantai semua seafood. Satu jenis tak boleh. Sotong jangan. Hak lain boleh berlaku. Selain ni pula sontong dia boleh bantai, tak ada masalah. Makan satu bakul boleh. Tapi jangan udang. Jadi orang lain-lain. Jadi kita tak boleh nak hukum benda tu sama. Begitu juga dengan orang berdiri. Cuma prinsip saja dasar secara umumnya. Pertama, untuk orang yang semayang atas kursi, dia akan tanya, mana lebih baik semayang di atas kursi ke semayang atas lantai, duduk secara iftirash? Mana lebih baik? Jadi, sebenarnya tak boleh nak jawab. Sebab Nabi kata, sallu qa'iman fa'illam yastati' fasa'idan. Semayang sambil berdiri. Kalau kau tak mampu, semayang sambil duduk. Tuan-tuan tengok saya sekarang ni. Ini saya berdiri ke saya duduk? Duduk. Tuan-tuan? Duduk. Cuma tu duduk atas lantai dan duduk atas kursi. Dua-duanya duduk. Dia tak salah dengan hadis. Betul dengan hadis tu. Nabi kata kalau tak mampu berdiri, semayang sambil duduk. Atas kursi pun duduk. Duduk atas lantai pun duduk. Cuma kalau tanya saya secara pribadi. Tanya saya secara pribadi. Ustaz, kalau ustaz pilih lah. Tak nak ambil dua-dua, ustaz sana satu je. Tapi kena dengar betul-betul lah. Saya tak kata semayang atas kursi salah. Saya kata kalau tuan rasa berdiri tu duduk lipatkan lutut cara lama tu tak jadi masalah. Saya kata duduk atas lantai secara iftirash tu lebih baik. Tapi kalau tuan-tuan rasa memang lutut tak boleh, memang sakit lutut, memang kena stroke dan sebagainya, lutut tak boleh lipat, dan semayang atas kursi je boleh, maka semayang atas kursi lebih baik. Itu jawapan dia. Cuma sekarang ni saya nak tegur, ada setengah orang dia nak semayang atas kursi, dia tak boleh lipat kaki untuk sujud. Tapi dia start duduk, angkat takbir, start duduk di atas kursi. Saya cakap tu-tu batal solat dia. Batal solat dia. Jadi kena tanya diri dia dulu. Kalau dia betul memang tak boleh berdiri, orang nak semayang atas kursi pun orang pimpin dia, baru dia boleh angkat takbir atas kursi. Tapi kalau dia boleh, walaupun menggigil-gigil, contoh, nak duduk pun, nak angkat takbir pun, angkat pun, maka ketika itu, wajib ke atas dirinya angkat takbir sambil berdiri. Wajib. Melainkan kalau dia bangun kebimbangan, takut-takut terbalik, mudarat lebih besar, baru boleh angkat takbir sambil duduk. Itu hak perlu kita kena faham. Perlu kita kena faham betul-betul. Okey, dia boleh berdiri, tapi boleh rokok, tak boleh sujud. Maka dia jangan duduk tempat-tempat yang lain, melainkan ketika dia nak sujud. Dia kena qiyam macam biasa, kena rokok macam biasa, kena iktidal macam biasa. Time dia nak sujud, baru dia boleh duduk atas kursi. Jadi kalau tanya soalan saya akan tanya sakit apa? Baru saya boleh jawab. Kalau ni, secara pukul ratanya begitu. Ustaz, kalau angkat takbir kan saya boleh angkat takbir sambil berdiri. Ustaz kata, sambil duduk atas lantai lebih baik. Nanti kan saya duduk atas lantai, nanti Ustaz nak bangun tak boleh dah. Tak boleh. Lutut saya sakit. Maka wajib ketika takbir ihram, dia kena berdiri. Bila last kali dia boleh sujud? Dia boleh duduk kepala ke bawah. Contoh, saya kata, contoh. Berdiri boleh, angkat takbir rakaat pertama. Allahu Akbar. Okey, tak ada masalah. Berdiri tak ada masalah. Rokok tak ada masalah. Iktidal tak ada masalah. Lepas tu, sujud pun tak ada masalah. Duduk antara sujud pun tak ada masalah. Tapi nak bangun balik, ada masalah. Maka, untuk rakaat pertama, qiyam, Fatihah, rokok, iktidal,
Lepas tu pergi sujud, duduk antara sujud, maka untuk rakaat kedua itulah barulah dia bermula untuk duduk. Sebab dia hujung sekali. Di mana? Jangan kita suka-suka kita tanya diri sebab kita yang tahu. Jangan tengok biar orang tengok kita. Biar kita tanya kita kat mana kita boleh last sekali. Jadi kita tipu orang boleh, nak tipu sembahyang untuk siapa? Tu. Sebab kita bimbang. Takut-takut orang yang sembahyang atas kursi ni mempermudahkan perkara tersebut. Tapi bukanlah tuan-tuan jangan tengok persepsi yang negatif kepada sembahyang atas kursi. Kadang-kadang orang sembahyang umur 20 sembahyang atas kursi. Kita tak tahu penyakit dia apa. Dia sembahyang atas kursi bukan tengok tua atau muda. Mungkin ada masalah sleep disc. Baru operate, tak pasal-pasal dapat dosa. Mari masjid dapat pahala Jumaat, dia mengumpat pasal orang. Nah, biar kita husnuzan dia. Cuma kalau ditanya, inilah kaedah-kaedah sembahyang atas kursi dengan caranya betul. Sebab di masjid Negeri Sembilan pejabat agama, dia tunjuk gambar itu untuk overall. Untuk sebagai untuk umum sahaja. Jadi selebihnya tanya diri kita, kat mana kita last sekali. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Sembahyang pakai tongkat. Mana lebih baik daripada apa? Saya dengar. Mana lebih baik kalau sembahyang sambil duduk dengan sembahyang bertongkat? Dalam kitab jelas tersebut, tuan-tuan. Kalau kita boleh sampai bertongkat sekalipun, lebih baik kita bertongkat. Tetapi, kita tahu penyakit kita, kalau kita bertongkat, berkemungkinan besar itu akan jatuh dan mudarat lebih, maka duduk lebih baik. Tapi kita rasa contohnya, kita boleh bangun, tak ada masalah Ustaz. Saya boleh bangun, tapi saya kena bertongkat. Dan kita bangun pun tidak jarak yang begitu jauh dan tidak mudarat untuk masa depan, tidak menyebabkan kita tertinggal rukunya panjang dan sebagainya. Siapa bertongkat tak apa. Sebab itulah kitab Matla' al-Badrain yang saya pernah baca dekat Haji Ahmad, dia pernah dengar. Dekat saya baca, makna seseorang itu boleh sembahyang sambil berdiri sekalipun dengan cara bertongkat. Habis tengoklah sekadar mana ya dia mampu. Kalau boleh Ustaz, dia bertongkat, rakaat pertama boleh, rakaat kedua tak boleh, maka duduk rakaat kedua. Nah, jemaah, kita bimbang takut jatuh tak ada. Janganlah menggigil, nak naik, nak bertongkat juga. Tak pasal-pasal, asal kaki sebelah patah, dua-dua patah kaki. Itu tak boleh. Nah, boleh. Sebabnya kadang-kadang orang sleep disc ni, saya ada bibit-bibit ke arah itu sebelum ni. Ada bibit. Tuan tahulah nikmat sleep disc ni, Allahu Akbar. Nikmat sleep disc ni. Kalau saya pergi dekat berubah sleep disc ni kata, kalau nak tahu salin untuk orang lelaki dua benda. Satu batu karang, yang kedua sleep disc. Nikmat dia. Nah, jadi maknanya kadang-kadang orang sleep disc ni, dia boleh berdiri, tapi nak duduk masalah. Penyakit macam-macam. Nah, jadi makna seperti saya sebut tadi, tanya masing-masing, kaedah masing-masing, cara dan sesuai masing-masing. Lagu mana? Okey, lagi? Hari ni speaker dia hala ke saya. Ustaz, kalau seorang tu mau mula takbir semayang, dia angkat, lepas tu dia turun, lepas tu dia baru naik atas. Ada ke dalam Islam dia suruh semayang macam tu? Boleh bilang Ustaz Ilham balik? Tak apa. Apabila orang tu nak semayang, untuk rakaat pertama tu, takbir, lepas tu Allahu Akbar turun, kita baru naik atas. Okey. Betul? Okey. Bagi soalan tu. Dia pernah haji, kita tanya soalan pertama, tak soalan kita tu. Sebab tu saya kata, bab akad takbiratul ihram ni, seronok kita tengok. Tuan duduk belakang, tuan perhati, 12 orang semayang, 12 gaya akad takbiratul ihram. Nah, saya dah sebut hak betul dulu. Mana-mana pun okey, sama ada kita serentak dengan Allahu Akbar, kita akad Allahu Akbar, ataupun kita Allahu Akbar berangkat. Tiga-tiga betul. Tapi hak paling cantik akad serentak Allahu Akbar. Haji tanya tadinya, mas isunya dia begini. Salli fadhama Allahu Akbar, dia angkat balik situ. Kita bimbang. Orang kita ni manja. Takut Allah patung dia gerak begini. Dia bergerak gini kan, dia lama tak bercinta kan, dia bergerak tangan, maka kita bimbang begitu. Jadi tak salah kalau yang angkat tak angkat takbir, tapi hak tu tak ada lah 3 cara hak kita sebut dulu. Tak ada lah 3 cara. Hak 3 cara sebut
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pun baru akad. 3 cara. Hak tu kalau kita kali Allahu Akbar tu, itu cara keempat tu. Kita tak jumpa cara tu. Jadi jangan buatlah. Kalau boleh kita betulkan terus. Sebab kita dah ada 3 cara yang jelas. Disebut dalam hadis yang sahih. Maknanya Allahu Akbar tu jangan lagi turun kat tangan ke bawah. Terus letak tempat apa stesen dia terus. Nah. Okey, itu soalan dia kan? Okey. Ada soalan lain? Tak apa silakan. Okey. Kalau ada mic saya tak dengar. Kadang-kadang bila saya bangun daripada sujud, akan gelap dunia. Bolehkah saya pegang pada dinding untuk beberapa ketika? Kemudian baru boleh stable. Tak apa. Okey. Haji siap ulang sekali lagi. Pak dia gemuk tak apa. Haji siap ulang. Kemudian dia hitam tu dia pegang dinding ke? Okey. Boleh ke tak? Saya ulang soalan betul tidak? Boleh ke tidak ketika seseorang itu apabila dia akan takbir cara cantik dah. Tiba-tiba dia nak pintam. Okey. Apabila dia bersujud, dia bangun ke atas, dia nak pintam. Okey, lepas tu dia pegang dinding, tak apa, tak ada masalah. Boleh. Itu soalan. Tak apa, terima kasih. Maknanya sekiranya seorang itu dia bangun, tak kira lah masa takbir, kalau dia bangun dah sujud, tiba-tiba dia nak pintam, dia pegang ke dinding. Dia pegang ke dinding. Sebab saya kata pegang ke dinding, kalau dinding tu jatuh, kita terbalik, batal solat. Itu untuk orang biasa. Tapi kalau untuk orang keuzuran, maknanya dia terpaksa pegang dinding. Maknanya nak ngelak pening dan sebagainya. Maka boleh tak? Dia tidak dianggap sebagai batal. Itu termasuk golongan ikzar. Orang yang uzur, tak ada masalah. Tapi kenapa dia tak duduk soalan dia? Kadang-kadang orang pening ni, kita nak agak. Dia berdiri, nak duduk tu masalah. Nak duduk tu masalah. Terpaksa ambil masa. Nak duduk. Itu juga masing-masing. Cuma untuk orang biasa bergading tak boleh. Tapi kalau dia kena pitam, maka tak jadi isu. Tak ada masalah. Okey, lagi? Kena kuat sikit baru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kalau kita ikut imam tu dia swing masa semayang tu, masa qiyam dia swing lah. So macam mana kita patut mufarakah ke ataupun tak? Imam nak pening. Imam tu dia tak patut tegak kan, tapi dia macam dia imam lah yang rasa nak pitam tadi kan. Okey. Kena pitam. Dah pitam dah. Dia macam swing sikit. Kerana gitu. Adalah maknanya tu huyung hayang lah, macam pening lah gitu. Bukan laju lah, mana dia punya rhythm tu slow lah kan. Tak apa, tak ada masalah. Okey, maknanya tak jadi isu. Sebab perkara yang membatalkan solat tu jelas. Maknanya selagi dia ada akal, maknanya dia boleh standby, tak ada masalah. Cuma kita belakang tengok bimbang, imam apa hal pula huyung hayang ni kan. Tu barulah kita kena subhanallah. Tegur dia subhanallah. Maknanya kalau senyap tu ada masalah lah tu. Kalau kita sebagai imam, kalau kita rasa kita dah pening, hoyu hayang dan mungkin kita tak fokus solat kita, kena ingat belakang kita adalah kita sebagai ketua tentera. Hitam kita habis belakang. Takut-takut kita rebah, makmur rebah juga. Ingat kau sesaja. Kan? Jadi maknanya lebih baik kalau kita rasa tak boleh, terus kita berhenti solat, kita tarik siapa-siapa Haji Ahmad belakang. Dia rasalah, dia tahulah. Kita nampak, dah apa selagi dia baca dengan jelas, okey, kita follow je lah. Maknanya kalau dia boleh ikut tu, maknanya dia suruh kita ikut lah. Walaupun nampak dia pening, dia pun pening. Kita pergi bimbang Haji Ahmad ni, huyung hayang kejap kanan, kejap kiri. Nah, misal kata, contoh kita kata, maknanya kalau dia boleh continue lah. Tak ada masalah. Cuma, sebab saya sebut awal-awal, kita imam ni kena ingat lah. Kalau kita tak boleh fokus solat kita atas asal apa sekalipun, lebih baik kita berhenti, tarik jemaah belakang untuk ganti tempat kita. Nah. Berapa minit lagi? Okey, ada soalan lain cepat. Saya kadang-kadang gemar dia kuat sangat. Gemar dia kadang-kadang saya tak jelas soalan sebab saya tak tanya. Ustaz,
Pak Imam sendiri. Okey, baik. Kita membincangkan pasal solat ketika duduk. Bukan tak dengar. Solat ketika duduk kan. Jadi kadang ada situasi kita datang solat sunat tarawih lah. Solat sunat tarawih. Kadang kita nampak jemaah dia mampu berdiri tapi dia buat dalam keadaan duduk. Macam mana Ustaz? Silakan. Depan sebenarnya sepatut kita sebut depan nanti. Untuk sembahyang sunat tak jadi masalah. Tuan-tuan nak sembahyang sambil duduk, silakan. Ada setengah orang tu siap bawa kursi. Kalau orang Arab kat Mekah siap bawa kursi lah nak sembahyang tarawih sambil duduk. Maka silakan. Nabi sebut dah, sembahyang orang sambil duduk kerana tanpa sebarang keuzuran, separuh daripada sembahyang orang berdiri pahala dia. Jadi kalau rasa pahala dah banyak, jangan sembahyang sambil berdiri, duduk sembahyang sunat. Nah, jadi kalau rasa tak cukup, berdiri. Sembahyang sunat. Bukan Pak Imam, saya buat lawak ke Pak Imam. Jadi nak beritahu maknanya sembahyang sunat apa sekalipun kita boleh sembahyang sambil duduk. Tapi pahalanya separuh daripada yang berdiri. Kalau sembahyang sambil baring pula, separuh daripada sembahyang daripada duduk. Nah, itu dari segi pembahagian. Tapi kalau orang tu uzur, maka ia tak jadi isu. Tak ada masalah. Dia sembahyang sambil duduk pun pahala sama dengan orang berdiri. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbih wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatin. Allahumma rizqna fahman nabi zal muslimin bi rahmatin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa al-muslihat wa tawassaw bil haqqi bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.